Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so benda yang sekarang ni hangat diperkatakan adalah tentang stablecoin. Dan ramai juga yang bertanya kepada saya, nak hold USDT ke, nak hold stablecoin yang mana. Sebab sekarang ni adalah waktu bearish dan ramai yang perlukan option mana yang terbaik untuk hold stablecoin. Okay, sebab apa? Sebab antara faktor kejatuhan Luna ni adalah dia punya algorithmic stablecoin, okey, di mana ada kelemahan dan orang hack kelemahan USD lah, okey. Dan sekarang ni ramai yang takut dengan USDT sebab banyak FUD ataupun banyak perkara-perkara negatif yang disuarakan di media sosial sejak kejatuhan USD. So sekarang ni ramai pening nak hold USDT ke atau USDC. Tengok dekat heat map yang ni pun yang menghijau sekarang ni USDC dan juga USDT. USDC dah merah balik. Okay, so sekarang ni memang ramai yang tengah pening nak hold stablecoin mana. So kita nak bincangkan whether nak stick kepada USDT ataupun pergi option yang lebih baik. So apa option yang lebih baik? Okay, what option we have? Sebenarnya stablecoin ni option dia banyak, tapi kita nak tengok mana yang solid. Dan yang paling penting adalah bila kita cerita tentang stablecoin ni adalah yang mana dapat restu. Restu siapa? Restu kerajaan US. Itu indikator yang paling penting. Sebab apa? Sebab bila kita cerita tentang stablecoin, okay, stablecoin centralized, kalau dia nak hidup, dia kena dapat restu kerajaan. Okey, kalau algorithmic ni dia tak perlu dapat restu, dia boleh hidup juga. In fact banyak algorithmic stablecoin yang tengah perform macam Frax, macam DAI dan sebagainya. Okey, tetapi algorithmic stablecoin ni kadang-kadang dia lagi risky sebab ada potensi untuk kena hack ataupun kena bank run seperti yang berlaku pada UST. That's why ramai yang prefer centralized stablecoin sebab walaupun pulangan rendah tetapi dia lebih secure untuk hold for long term. Okay, so kita tengok apa yang terjadi recently. Ini sangat-sangat penting. Okay, kalau tengok dekat sini, crypto hedge funds traders short Tether after UST's implosion. Okay, so CEO Tether ni, company Tether yang mengeluarkan USDT, dia bagi tahu ramai crypto hedge fund ataupun pelabur-pelabur besar ni diorang short USDT. Short ni maksudnya apa? Dia letak bet bahawa USDT ni akan jatuh. Okay, so bila dia short, kalau USDT ni jatuh, mereka akan buat profit. Okay, so in a way this kind of thing walaupun nampak kejam, tapi untuk hedge fund ni, bagi mereka diorang boleh ambil risiko ni. Sebab apa? Sebab bagi mereka boleh tunggu bila jatuh. Dia bila ini signal yang nak bagi tahu. Ini bukan daripada saya, ini apa yang saya nampak based on apa yang all this big institution ataupun hedge fund ni, dia bagi signal USDT ni akan jatuh tapi tak tahu bila. Seolah-olah macam tu. That's why diorang short Tether dan juga USDT. Okay, sebab apa? Sebab kalau macam Bitcoin ke any cryptocurrency, kalau you short Bitcoin, maksudnya mungkin tuan-tuan puan-puan kata, okay, kita short Bitcoin, mungkin dia boleh jatuh ke 10,000. Okay, so Bitcoin kalau jatuh ke 10,000, kalau short Bitcoin ke 10,000, orang tu untunglah. Tetapi Bitcoin boleh naik ke 30,000, 40,000, 50,000. So orang yang short Bitcoin tu, mereka akan hilang duit sepenuhnya. Okay, tapi dalam stablecoin ni, stablecoin usually $1, dia takkan jadi $2. Okay, tapi kalau stablecoin tu jatuh, dia boleh jatuh sampai 0.0001 macam yang kita tengok dekat USD. Jadi bagi mereka tak ada risiko sangat. Sebab bagi mereka kalau naik pun berapa je, mungkin naik 1.05, 1.06 kan. Tapi mungkin bila naik tu ada yang mungkin akan liquidated. Tapi bagi mereka risiko tu mungkin rendah tapi reward tu tinggi. Sebab bila dia pergi bawah banyak, mereka akan untung dengan banyak. So inilah strategi yang all this crypto hedge fund semua tengah buat. Sebab dah tak tahu nak short apa, dia orang short stablecoin. Okay, bukan stablecoin, maksud saya dia short Tether. Kena spesifik Tether. Okay, so bila news ni keluar, apa yang berlaku adalah ada yang interview Forbes interview
Sam Bankman-Fried, dia ni bos FTX lah. Sekarang ni orang kaya kripto yang sekarang duduk selamatkan few crypto companies. So orang, ada yang kata dia ni savior, ada yang kata dia ni setan. Okay, so saya pun tak tahu, sebab boleh jadi kedua-duanya kan. Okay, so dia ada bagi tahu lah yang sekarang ni walaupun certain company tak ada masalah macam Voyager, BlockFi, tapi dia willing to bagi duit nak selamatkan company ni sebab tak nak bagi efek bear market ni terlampau dahsyat. Okay, in a way kadang-kadang nampak macam hebat penderma penderma filantropis dan sebagainya, tetapi ini adalah strategic business investment. Bagi dia mungkin dia rasa kalau dia selamatkan company ni, dia akan ada ownership terhadap companies ni, and bila contoh lepas ni dah bear moment ni dah settle, bear market dah settle, dah pergi balik dekat bull run, SBF boleh buat banyak duit. Okey, sebab tu dia tengok company mana yang dirasa boleh selamatkan, dia selamatkan. Tapi ada certain company yang tak boleh selamatkan, dia tak selamatkan. Okey, cumanya bila dia selamatkan, kena cerita dengan keadaan yang dia ni hero lah. Itu dia punya team akan buat lah kan. Itu biasa. Okey, sama je dengan mana-mana ahli politik pun. Okey, so kalau tengok dekat bawah ni, dia ada bagi komen lah. So dia kata dekat bawah ni, Sam Bankman-Fried, I think that the really bearish views on Tether are wrong. I don't think there is any evidence to support them. Okay, so isu Tether ni, Tether dia claim they are backed by US dollar, dan selain US dollar dia ada few backing lah in terms of commodity, gold, stock dan sebagainya, tetapi tak ada audit rasmi yang pernah dilakukan on syarikat Tether. Okay, ini just claim, and dia selalunya akan hantar report lah. Saya tak pasti, tapi dekat US one of the district ni, diorang request Tether hantar report, so mereka akan hantar report. Okay, so far apa yang kita tahu adalah, kita percaya Tether kata USDT ni back one by one. Okay, so dia sama macam USD currency. Macam USD currency, kita letak, bukan kita lah, orang US letak kepercayaan terhadap kerajaan. Itulah yang memberikan backing USD. So on this case, based on kepercayaan Tether yang memang backing USDT on their reserve lah, USD currency lah, dan macam-macam lain aset lagi. Okay, so ini apa yang dia kata. Okay, so basically SBF ni support depan-depan. Depan-depan bila media tanya, support. Tapi on the background, okay, ni ada yang petikaikan. Okay, kalau tengok dekat sini, stable coin ini dekat FTX exchange. So sesiapa yang ada stable coin macam alamak, tak nampak sangat macam USDC, macam PAX, macam BUSD dan HUSD, mereka boleh exchange dengan nilai mata wang $1. Okey, mereka boleh exchange. Okey, tetapi untuk USDT, dia kata is not part of USD stablecoin basket. Okey, tapi dia kata kita support, tapi nak tukar kepada USD ni kita tak support. Dia just macam cakap je lah kan. Okey, cakap je, tapi dia takkan buat something like that. Sebab stablecoin yang lain dia boleh exchange kepada mata wang dolar yang sebenar, tetapi USDT dia tak bagi. Okey, so ini menunjukkan yes, dia support, tapi untuk dia terima USDT tu dia sangat-sangat berat. Ini antara signal yang saya dapat bila tengok few exchange besar macam FTX dan juga Coinbase. Okay, ini diorang bukan buat P2P tuan-tuan perempuan. Mungkin tuan-tuan perempuan tengok ada certain exchange okay je, kita ada USDT nak tukar nak tukar ringgit ke kan, okay je. Yes, sebab kita buat P2P. Dia bukan exchange tu yang kita takkan dapatkan ringgit tu dari exchange. Contoh macam certain exchange yang recognized by government macam Luna, yes, kita boleh claim any coin. Dia tak stable coin kan, Bitcoin ke, Ripple ke, Ethereum ke kan. Yes, dan kita boleh jual kepada Luno, and Luno akan bayar
ke bank account kita. Okay, so lebih kurang sama juga macam FTX semua ni. Okay, dia boleh claim, diorang pengguna boleh claim mata wang USD dengan stablecoin yang 4 ni lah, kecuali USDT. So maksudnya diorang sendiri tak nak terima USDT sebenarnya. Tapi sebenarnya diorang ada hold juga, tapi diorang tak nak hold banyak sangat. Diorang tak nak hold banyak sangat. Okay, so kalau kita tengok chart, okay, so ni isu stablecoin USDT. Bukan saya nak create FUD dan sebagainya, tetapi saya hanya cerita apa yang sedang berlaku sekarang dalam perang saudara whale dalam kripto ni. Okay, so ni tuan-tuan puan-puan kena faham pasal USDT. Dia ada sedikit risiko. So bukan bermaksud jual semuanya. Maksud saya kalau certain exchange mungkin tak ada guna USDC, dia guna USDT. Boleh guna tapi berhati-hati dan jangan overexpose terhadap USDT. Dan kalau kita tengoklah dekat chart CoinGecko, biru ni adalah USDT Tether, dan yang orange ni, yang kedua ni adalah orange, which is USDC. Okay, yang bawah-bawah ni adalah PAX lah, BUSD, Binance, DAI, dan juga Frax. Okay, so kalau kita tengok yang top tu adalah USDT dan juga USDC. Dan kalau nak tengok lebih jelas lagi, sejak Mei ini sejak isu UST, ramai yang mula tinggalkan USDT dan mula park duit diorang dekat USDC. Nampak tak kenaikan dia, relationship antara USDT dengan USDC ni sangat ketara. USDT tengah turun, USDC tengah naik. Okay, so maksudnya trend sekarang ni ramai yang sedang pindahkan. Tapi saya dah cerita benda ni tahun lepas lagi. Saya dah buat benda ni, perpindahan besar-besaran USDT ke USDC tahun lepas lagi saya dah buat. Tuan-tuan puan-puan tak percaya boleh tengok video, mungkin akan keluar kat atas ni. Saya pernah buat, saya pernah cerita. So siapa yang follow saya time tu mungkin ada yang dah buat lah, dah safeguard. Okay, so yang sekarang ni pun masih belum terlambat. Okay, bukan bermaksud tukar 100%, tapi kalau nak guna USDT, guna as keperluan, jangan overexpose. Okay, kalau nak hold for long term, maybe ada pilihan stablecoin yang lain yang yang lebih selamat buat masa sekarang lah. Okay, mungkin USDT tak jatuh. Okay, bukan bermaksud dia akan jatuh, mungkin dia tak jatuh, tetapi risiko untuk dia jatuh sangat tinggi buat masa sekarang. Now kita cerita USDC pula, which is the next option after USDT. Okay, USDC ni bagi saya ini adalah stablecoin yang mendapat restu daripada pihak kerajaan US. Okay, so sekarang ni bila bear market memang US tengah kontrol semualah. Okay, so kalau tengok ni, ini news Mei 29, 2021. Okay, so dia dapat funding dalam 440 juta daripada Fidelity, daripada FTX. Ni FTX datang balik. So FTX macam main dua kolam lah kan. Dia sokong USDT, tapi dia letak duit dekat USDC. So tuan-tuan puan-puan, saya tanya, tuan-tuan puan-puan akan percaya mana? Yang cakap ataupun yang buat? Saya percaya yang buat lah. So basically dia buat in terms of investment adalah USDC. So that's another point yang saya ada, kenapa now USDC is the one yang kita boleh berhijrah. And selain FTX, yang invest adalah Grayscale. Okay, so Grayscale ni antara syarikat kripto yang dah lama, yang dah berpengalaman. Saya pun selalu follow diorang punya investment. So mereka pun invest dalam USDC. Okay, so ini one clue. And lagi satu clue adalah tahun ini, di mana ni tahun 2022, April 2022 tahun ni, baru beberapa bulan lepas, nampak tak, BlackRock. BlackRock ni geng-geng ni mesti tahu punya lah, geng-geng konspirasi teori. Geng-geng tu mesti tahu BlackRock. Kalau ada orang cakap pasal konspirasi teori tapi tak tahu BlackRock, itu orang tu penipu tuan-tuan dan puan. Okay, so BlackRock is considered biggest asset asset management firm. So diorang ada stake dalam pelbagai syarikat besar-besar. Kalau tengok owner dia, yang ada majority holder majority power adalah BlackRock. So BlackRock ni
dia dah start masuk dalam USDC. Maksudnya selalunya buat masa sekarang ni, mana-mana syarikat yang dapat backing daripada BlackRock ni ibarat sangat-sangat stabil lah. Okay, walaupun BlackRock buat kerja-kerja macam, yelah, bila orang konspirasi teori kata mengawal dunia, dia adalah agenda-agenda dia. Tapi in terms of kalau tengok investment, kita cerita investment je lah BlackRock ni kalau dia invest in a product atau project, maksudnya produk tu akan pergi jauh. Okay, so in this way saya dapat dua hint. Satu, restu daripada kerajaan US, diorang a bit friendly kepada USDC. Dan yang kedua adalah BlackRock. Okay, so bila dapat funding yang banyak macam ni, of course US Circle yang keluarkan USDC ni, mereka akan buat banyak banyak development lah, banyak development on their stablecoin. Okay, so inilah yang saya nak ceritakan sedikit. Okay, sebab kalau nak cerita stablecoin ni panjang, tapi saya just nak fokuskan ketakutan yang sekarang orang kita tengah alami, nak hold USDT ke, atau nak pindah USDC ke, atau stablecoin yang lain ke kan. So saya beritahu, option yang ada sekarang banyak, tetapi option yang mendapat restu adalah USDC. Itu je nak bagi point, simple point. Okay, so hopefully tuan-tuan puan dapat sedikit input on this. So yang nak hold USDT pun sebenarnya tak ada masalah. Kalau tuan-tuan puan dah assess risiko, boleh bear the risiko, tak ada masalah. Tetapi yang kalau rasa is too risky, boleh pilih option stablecoin yang lain. Okay, so itu saja sedikit perkongsian regarding isu stablecoin ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.